Tuan-tuan, lepas tu ada satu rakaman CCTV, tengok cara dia main budak Melayu pakai helmet, pisau tu, hak Rambo punya pisau tu ada tu. Kalau bayangkan kalau masuklah rumah, tuan rumah lawan, tikam dia pun baru jadi tolong. Wah, sudah lama mau tarik isi perut lu. Ingat tuan-tuan, kita duk buat zalim kat orang ni, Allah Ta'ala ni ada. Tuan-tuan ingat, saya nak abang kat tuan-tuan, tuan-tuan ingat, tuan-tuan bila buat zalim pada orang, okey, hidup tuan-tuan ni terlepas, Allah Ta'ala tak bayar apa. Tapi tuan-tuan kena ingat, kita ada anak, kita ada cucu, kita ada keturunan. Tuan-tuan ingat, Allah Ta'ala nak biar lah, tak kena kat kita musibat tu. Dia orang Penang dia panggil musibat, Arab punya musibah. Musibah tu dia kata tak sedap, dia kata ni musibat lagi, baru nampak cengih. Musibat tu kena dekat anak kita, musibat tu nanti kena dekat cucu kita. Musibat ni dunia kita terlepas. Berarti ingat balik, kita dah pencen duduk. Ingatkan pencen ni nak rehat lah tuan-tuan, tak mau duk kalut apa dah dengan pencen ni, tak mau dah. Ada duit EPF nak ambil pergi bayar rumah bagi settle. Dia tak, rumah pun dah ada 70-80 ribu lagi nak pergi ambil duit EPF ni settle apa semua. Ada duit KWSP apa keluar nak guna apa semua. Dalam bank biar ada 200-300 ribu orang pencen. Sebulan duk masuk 2,500-3,000 cukup lah. Kereta pun tak mau duk tukar dah, pencen ni tak mau apa dah tuan-tuan. Saya sembang dengan satu orang pencen, saya kata rumah mau dah tak mau renovate apa dah, nak mati lah. Kereta haji tak mau dah, tak mau hutang dah. Haji janda ujung jalan tu dia mau. Tu boleh bertimbang, dia kata haram tunggu. Kereta baru tak mau, rumah baru tak mau, bini baru boleh timbang, dia kata. Ni pun penyakit orang pencen juga. Bukan larat nak buat apa dah, beda garu belakang. Kalau dia menikah tu pun kan dia nak buat apa dah. Ada orang tua kampung saya, dia kata ada tu pun kena tabing dengan getah baru nak menguih, dia kata kan. Ni kata orang pencen ni. Ni bukan lolak, jangan ada kata lolak lah dah. Orang pencen nampak kata ada tu pun tak kena tabing dengan getah baru dia nak bergerak. Tu pun bukan apa, terkejut dia kata kan. Bergerak tu pun bukan sebab hidup, sebab terkejut kan. Suka balong. Kita pun pencen-pencen ni nak rehat, tak mau duk kalut apa dah. Tak mau duk kalut apa dah. Tiba-tiba waktu tu Allah Ta'ala bayar. Ada anak darah, tiba-tiba anak darah dia pelari kena rogon pak Allah. Tak selesai lagi bak anak darah ni, tiba-tiba bini kita pula duk curang. Kena tangkap dengan bangla mana pula kat hotel. Allah. Ni Allah Ta'ala duk bayar ni. Musibat daripada hamba zalim orang tadi ni. Anak kena rogol, bini curang, ataupun bagi orang perempuan suami curang. Allah, awak lah yang aku duk jadi lagu ni aku ni. Hang tanya awak yang aku duk jadi lagu ni, hang cuba cek balik apa yang hang duk buat kat orang dulu ni. Ingat balik waktu kita duk berkhidmat dulu tuan-tuan, apa yang kita buat kat orang. Aku nak naik jawatan, aku khianat orang. Ingat, satu orang yang bos duk calon dah, dia ni nak naik jadi jawatan atas, tapi kita nak benda dia, kita pergi khianat dia, duk pergi perburuk dia. Lah kali kita naik, gaji yang hang dapat tu lagu mana? Ataupun hang ni berniaga dalam perniagaan hang khianat orang. Niaga timbang tak betul. Ada ni Allah Ta'ala dah buat ni. Ataupun diri hang bagi orang lain kecil hati, ada lah. Ya Allah ya Karim, balik duduk rumah, tata rumah terbakar, duit tak berkah. Allah Ta'ala bayar ni. Allah Ta'ala meluat, Allah Ta'ala panggil Jibril. Fayaqul inni ubghidhu fulanan fa'abghidhu. Allah Ta'ala habaq kat Jibril. Jibril, ni aku nak habaq kat hang Jibril, dia tu aku meluat, dia tu aku benci. Hang pun kena meluat dekat dia, hang pun kena benci dekat dia. Jibril ni tentang sami'na wa ata'na. Bukan lagu saya, bukan lagu tuan-tuan. Samina-mina.
Tak pernah nak dengar. Fayubghidhuhu Jibril. Jibril pun bila Allah Ta'ala suruh meluat dekat orang tu, dia pun meluat. Thumma yunadi fi ahli sama'. Jibril pula pergi duduk seru dekat ahli sama' ni, yang kata malaikat al-muqarrabun tadi ni. Inna Allah yubghidhu fulanan fa'abghidhuhu. Ni aku nak abang kat hampa ni, wahai ahli langit, Allah Ta'ala ni dia meluat dekat kawan tu. Kawan tu Allah Ta'ala meluat dekat dia. Hampa ni pun kena meluat dekat dia. Thumma tuda'u lahu al-baghdha'u fil ardi. Malaikat al-muqarrabun ahli langit ni meluat. Lalu malaikat Jibril bawa turun pula yang kata marah, murka Allah dekat dia ni. Wa turun mai ke bumi letak. Segala penduduk-penduduk bumi, ahli bumi ni pula meluat dekat dia. Na'udzubillahi min zalik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi cerita, bila duk kena ni tuan-tuan, kena muhasabah. Sebab tu saya selalu pesan kepada tuan-tuan, kita main mengaji agama ni, bukan kita nak tengok orang lain tak betul, tapi kena suruh diri kita yang tak betul. Tapi malangnya orang hari ni bila dia belajar agama, dia ada ilmu agama, dia nak peleceh orang, dia nak tunjuk kat orang lain, kata orang tu tak betul. Kita bukan ceramah politik. Ceramah politik orang tak betul, kita betul. Tuan-tuan, jangan pangkah parti mereka. Mereka ni khianat pada rakyat. Ceramah politik. Sokonglah kami. Kami membawa pembaharuan pada rakyat. Naik hang pun lebih kurang. Kan? Sebab tu orang politik ni tuan-tuan, orang duk kata. Orang politik ni kena percaya orang kata. Dengar dia nak orang kata, bukan saya kata, orang kata. Lah ni dia duk main dah ni, rendang politik ni, pilihan raya duk main dah. Jadi saya kata malam dah dekat masjid, masjid Temonyong semalam ni. Lah ni gendam pilihan raya ni duk bunyi dah tuan-tuan. Tuan-tuan mau duk tengok wakil rakyat tempat tuan-tuan mau duk galah, notong racun, duk pergi racun keliling rumah tuan-tuan tu nak pilihan raya lah tu. Nak kata orang politik ni tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok kelakuan orang politik, tuan-tuan gelak tuan-tuan. Kita mangkit pagi duk tunjuk biji mata depan pintu rumah, tak tahu rumput cerah. YB main mesin, kan? Kalau kami kau berlaku dia anu pula, YB turun duk pergi tabuk baja kat benang kita. YB tolong duk buat. Tu nak pilihan raya dah tu. Kata orang politik ni entah lagu tu. Sebab tu saya tak boleh jadi orang politik, menteri besar kan saya ni, kan? Saya tak tanding kawasan, saya terus menteri besar. Jadi orang politik ni dia kata kali percaya dia kata. Ceramah politik ni lah betul lah. Orang tak betul kita betul. Mana boleh ceramah orang betul kita tak betul. Tuan-tuan pangkahlah mereka, jangan pangkah kami bab kami tak betul. Gila babi ke lagu tu tuan-tuan. Dia mesti orang tak betul dia betul. Tapi mai ceramah agama ni pula, tuan-tuan yang mengaji, saya yang mengajar, suluh diri kita tak betul orang betul. Orang betul kita yang tak betul. Boleh? Sebab tu budaya dialog ke debat ke tak ada. Tak payahlah. Budaya dialog ke. Saya baru ni dalam bulan Ramadan ada satu video saya ni viral. Video saya adalah saya nak cerita bab daging korban duit zakat bagi orang kafir semua ni. Bila viral baru ni adalah lepas telefon saya. Depa tu tuan-tuan faham ambil lah. Depa telefon lah. Nak ajak dialog. Dia kata lepas raya kalau ustaz berani kita buat dialog. Aku orang kod dia. Sekali aku melangkah tidak akan undur sekali-kali. Kita pemuda ahlu sunnah wal jamaah bukan boleh takut. Saya kata boleh nak dialog tak abang. Tapi aku nak abang gambar satu benda ya. Aku ni orang kod dia. Kalau dialog aku menang tak apa. Kalau aku kalah aku ligang dengan parang kata. Aku ni jenis orang kod dia. Kalau aku kalah aku pergi gampang dengan parah. Baik-baik tak ada buat. Tak jawab ambil kelah. Kita menang tak apa. Mau kita kalah aku keluar parang aku ligan kan. Lagi hadis ke mana, sahih ke mana lagi. Aku ligan dengan parang lagu tu. Kita mengaji agama ni tuan-tuan nak tengok orang lain betul kita salah. InsyaAllah mudah-mudahan dua ni tuan-tuan sebagai muqaddimah. Kitab tak baca lagi. Muqaddimah. Biasalah mengajar anak murid hak korang kitab ni mukadimah kena panjang. Mau saya baca kitab panjang pun tuan-tuan duk hanggur saja macam redha kena mohong kan. Kita baca hadis.
Kadang-kadang bila kita baca kitab, dia tak upah nak ada poin sangat kadang-kadang malam tu kita baca. Tapi kita bagi hadis ni ada poin. Apa dia? Allah Ta'ala bila dia sayang dekat seseorang hamba, dia akan panggil orang suruh bagi sayang. Semua orang akan sayang. Malaikat akan sayang. Makhluk Allah akan sayang. Sebab orang tu Allah Ta'ala sayang. Tapi bila Allah Ta'ala benci dekat satu hamba, Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril benci. Jibril suruh semua malaikat benci. Bahkan penduduk bumi pun akan benci. Jadilah hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang. Jauhilah diri kita menjadi hamba Allah yang Allah Ta'ala murka. Mudah-mudahan mukadimah itu ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. InsyaAllah kita baca sedikit kitab kita untuk raikan sahabat-sahabat yang bawa kitab. Ada kitab tak? Umar kasih Ustaz. Wallahu'alam. Ada kitab. Sambung tuan. Ni ya. Bulan 5 itu kan. Bulan 6 kita tazkirah Ramadan bulan 5. Muka surat 166. Kitab Bahrul Madhi juzuk yang ke 18. Muka surat 166. 166. Kita sambung sikit. Muka surat 166. Tuan-tuan tengok hadis nombor 2 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Dharr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu akhir ahli an-nar khurujan min an-nar wa akhir ahli al-jannati dukhulan wa akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah. Tuan-tuan, lepas lam malik tu tuan-tuan tambah nun satu. Wa akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannata. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abi Dharr radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW bahawasanya aku tahukan akhir ahli neraka pada keluarnya daripada api neraka dan akhir ahli syurga pada masuknya akan syurga. Nabi kata, ni kita ni bicarakan lagi pada bab yang ke 40, bab yakhruju rajulun minan nar zahfa. Kita masih bicara di bawah tajuk hadis yang mengkhabarkan keluar seorang lelaki daripada neraka dalam keadaan zahfa, mengesot. Keluar ni dalam keadaan mengesot sebab apa? Teruk kena azab dengan neraka. Kan saya sebut dah kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha adil. Bukan takat adil, maha adil. Sebab tu kalau orang tanya kenapa Allah Ta'ala buat syurga, dia buat neraka, itu menunjukkan kemaha-adilan Allah. Allah Ta'ala ni maha adil, maklum. Orang yang buat baik, Allah Ta'ala bagi balasan. Orang yang buat jahat, Allah Ta'ala bagi balasan. Kalau orang yang buat baik dapat balasan, hak buat jahat tak ada balasan, adil dah Allah Ta'ala. Jangan duk kata bila masuk syurga Allah Ta'ala ni azab kita, Allah Ta'ala ni tak sayang kat kita. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Aku dah tunjuk dah jalan ke apa. Jalan nak jadi orang baik, jalan nak jadi orang jahat. Jalan nak hamba Allah yang suka syukur dengan nikmat Allah, jalan hamba Allah yang senantiasa kufur dengan nikmat Allah. Allah Ta'ala buka peluang kat kita ibadat depan mata. Hang nak jadi syakiran ataupun kafura. Allah Ta'ala buka ada peluang nak buat kebajikan depan mata. Peluang nak buat kebajikan depan mata ni Allah Ta'ala buka ada. Sama ada tuan-tuan nak jadi hamba Allah yang bersyukur, ambil peluang, ataupun kufur, nak biar peluang lagu tu. Mudahlah nak bagi tuan-tuan faham. Tabung masjid berjalan tadi. Tuan-tuan nak tahu tak? Tuan-tuan jadi yang syakura ataupun kafura. Peluang nak buat kebajikan Allah Ta'ala bagi dah depan mata. Ada orang dia syukur dia ambil peluang, ada orang dia kufur dia tolak peluang. Malam ni kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala telah bagi sampai kepada kita maklumat, ada kuliah. Semua yang berlaku di atas muka bumi ni semuanya atas takdir Allah. Yang ni kena sepakat. Hatta
Orang yang berguguran di dalam hutan tu pun gugurnya dengan takdir Allah. Setuju? Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daun yang duduk dalam hutan tu tuan-tuan, hutan yang kita nak kata apa? Hutan Amazon. Lagu tu. No. Hutan Amazon tu tuan-tuan pun tak nak pergi. Hak duduk dalam tu tuan-tuan. Allah bukan takat royal belum. Belum tu belum sempurna. No. Amazon. Yang gugur tu pun dia gugur atas takdir Allah. Tambah kita yang hidup ni semua Allah Ta'ala tahu. Sehingga kan tuan-tuan, lah ni kita ada WhatsApp group dan sebagainya. Maklumat yang sampai dekat kita yang kata malam ni ada kuliah pun datangnya dengan izin Allah. Allah Ta'ala yang takdir kita pergi petik buka. Maknanya Allah Ta'ala bukakan kita peluang nak buat baik. Tiba-tiba saja yang malam ni tak pergi mana, duk tengok buletin utama TV3. Dia tahu duk ribah telefon naik atas, ribah turun bawah. Ribah naik, ribah turun, ribah naik, ribah turun, duk baca macam-macam. Macam-macam duk baca. Donald Trump nak bakar Quran lah, macam-macam dia duk baca ni. Ribah naik, ribah turun, ribah naik, ribah turun. Bukan dah kerja. Mai tak bersila, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ni, malaikat nak minta ampun dosa. Peluang Allah Ta'ala bagi depan kita. Hang nak jadi hamba yang bersyukur, hamba yang kufur. Kalau hang jadi hamba yang bersyukur, hum ahlul jannah. Kita termasuk dalam golongan ahli syurga. Mereka ni termasuk dalam golongan ahli syurga. Kalau hang menjadi hamba yang kufur, hum ahlul nar, hang menjadi ahli neraka. Pilih tuan-tuan nak yang mana? Nabi kata, bila ni Nabi kata, aku ni, Nabi kata, sesungguhnya aku ni tahu siapa dia golongan yang last sekali keluar daripada neraka, dan dia ni akan jadi golongan yang last sekali masuk dalam syurga. Nabi kata, yu'ta bi rajulin fayaqul salu an sigari dhunubihi wa akhbi'u kibaraha fayuqalu lahu amilta kadha wa kadha yawma kadha wa kadha amilta kadha wa kadha fi yaumi kadha wa kadha. Ni bukan lagu Wahidah Wasini ni tak, ni hadis tuan-tuan. Dia bila kita duk baca kan kadha fi yaumi kadha wa kadha, dia duk lagu tu kat belakang kan. Ni bukan lagu Wasini ni. Kemana saja bukan dia ni tuan-tuan, ni hadis. Tuan-tuan ingat duk buat lagu gitu. Dia kata mau lagu ni hadis setiap malam sedap juga kan. Dibawa oleh malaikat ke hadapan Allah Ta'ala dengan seorang yang dikeluarkan daripada neraka. Nabi kata, malaikat akan bawa golongan yang last kali ni pergi jumpa Allah Ta'ala. Malaikat yang dikeluar, yang apa ni, malaikat akan bawa ahli yang last ni daripada neraka pergi jumpa Allah. Tiba di hadapan Tuhan, sampai di depan Allah. Saya kalau saya tuan-tuan, saya suka terjemahkan di hadapan Allah. Tuan-tuan, kalau tanya saya suka terjemah di hadapan Allah, di hadapan Tuhan tu betul. Tapi nak kemas lagi pergi buat Allah tuan-tuan. Sampai di hadapan Allah ni, maka berfirman ia bagi malaikat-malaikat tu. Bila malaikat ni bawa orang lah yang keluar daripada neraka ni, malaikat bawa dia pergi di depan Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala kata apa dekat malaikat-malaikat tu? Allah Ta'ala kata, tanya oleh sekalian kamu daripada dosa-dosanya yang kecil-kecil supaya dapat sukacita kemudian daripada itu, dan sembunyikan, yakni tak usah zahirkan dosa-dosanya yang besar-besar yang diperbuatnya masa dia hidup di dalam muka bumi ini. Allah Ta'ala ni sayang sampai tahap tu lah tuan-tuan. Allah Ta'ala kata ni, tanya dia, suruh dia cerita dosa-dosa kecil yang dia buat di atas dunia tu, cerita. Tak boleh dia zahirkan lagi dosa-dosa besar tu, sembunyikan dulu. Tanya dia dosa-dosa kecil dia buat apa dia. Maka berkata malaikat-malaikat bagi lelaki itu, para malaikat ni katakan lelaki itu, telah engkau perbuat dosa bagian pada hari bagian, telah engkau buat dosa-dosa bagian pada hari bagian. Sebab tu saya kata kat tuan-tuan, mahkamah Rabbul Jalil di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak, bukan lagu mahkamah dunia. No, tak sama. Mahkamah dunia ni tuan-tuan, dia sebelum dia nak jatuh hukuman, dia kena sabitkan kesalahan dulu, betul tak? Kita masuk mahkamah bukan ada kes besar pun, masalah lalu lintas. Pergi masuk, JPJ tahan, rotek mampu. Mampu kita pergi.
Nak marah buat apa dah, kita buat salah. Kita buat salah. Tapi pok-pok penguasa ni tuan-tuan, saya puji kadang-kadang. JPJ apa bagus. Kan kalau kita ni dia tengok jenis orang tua-tua, dia tengok lagu dia pakai lebay. Dia tengok dan lepas ni pun manusia kan. Bagus juga dah. Bagus tuan-tuan, jangan kadang-kadang kita tuan-tuan dengan pihak penguasa ni pun kita cakap terjaya kesian kat mereka. Mereka pun manusia, tuan-tuan ada hati perut. No polis tuan-tuan tengok. Popok ni lain dia bunyi Ustaz ni. Memang jadi menteri besar dah. Benar betul kita kata betul tuan-tuan. Saya kadang-kadang kita hari raya baru ni saya pergi ke Kelantan. Raya kedua kerja dah polis duk pergi ribah tangan kat tengah jalan tengah panas nu jalan jam. Kesian tuan-tuan. Kita raya kedua orang suruh kerja tobat, saya orang bagi ceramah raya kedua tobat. Han bayar 4,000 pun aku tak pergi aku teriak mampu aku nak pergi beraya. Lepas raya kedua tu tengah panas rembang tu tuan-tuan duk pergi ribah. Kadang-kadang kita pun buat korang ajak lepas pun hangat dan lepas pun manusia. Ni tuan-tuan duk pergi balik kampung tu, tuan-tuan duk balik kampung tu, duk pergi bubuh nama kat balai polis tu. Lepas tu saya kadang-kadang kesian tuan-tuan. Kadang-kadang yang kerja polis kat dalam bandar ni boleh tahan kira ni. Tuan-tuan pergi kerja kat Kodiang. Padi tenggelam mobil abang kat polis. Padi tenggelam. Pergi buat report polis. Report polis ni benda jenayah. Padi tenggelam pergi report kat Mada. Kesian tu dia kata kesian kat polis. Tak ambil report dah orang nak ambil report. Tapi ni mula ada ambil report padi tenggelam. Tulis sampai terkeluar biji mata polis ni dah jadi report padi tenggelam. Ingat kata tu musibat ni lepas dah. Hak padi tenggelam ni keluar. Masuk pula dah main maklong ni. Bumung rumah terbang ribut tuan-tuan. Nak turun polis ni kan dia pergi ragas pergi kata apa aku kat bumung kita. Bumung terbang pergi jumpa JKK. Tulis pula ni kalam polis jenis duk kampung. Batu saya kesian. Kesian oh, tuan-tuan. Lepas tuan-tuan pergi tulis report. Lepas pun tuan-tuan manusia. Berapa buah rumah duk ada ni. Tiba-tiba lepas ronda polis. Kena lalu rumah kita dia ronda pukul 3. Pukul 4 dia kena ronda tak lain pula. Puak jahat ni dia masuk pukul 4. Bila masuk pukul 4 tuan-tuan duk pergi maki pula dia tak buat kerja. Tuan-tuan nak suruh puak ni pilih nak depan rumah tuan-tuan. Batu nak marah ni pun kadang-kadang kena fikir tak. Bukan saya nak bela polis ke apa. Kadang-kadang kesian tuan-tuan. Saya pergi buat report tu lepas duk maki polis. Hampa buat apa orang bagi nama rumah. Saya kata sabar bang, nak buat lagu menang bukan nak suruh puak ni pergi pacak jaga rumah kita sampai 7 hari raya ni. Kita balik raya malam raya 7 hari baru dia sampai. Nak suruh dia pacak tapi mana 7 hari tu. Kadang-kadang dia ada jadual. Serah ke Allah lah. Kadang-kadang kena muhasabah sama kita kan. Awak jadi lagu tu muhasabah. Aku ni tak tahulah mayang tak pernah tinggal duit pilot tapi duk kena musibat juga. Allah Ta'ala nak angkat darjat. Kesian. Kadang-kadang kena zaman apa duk maki JPJ buat. Tapi mereka ni pun dia tengok. Macam saya dia jangan teman. Tunggu saya cerita kat tuan-tuan kan. Saya kena tahan. Bawa kereta laju. Kena dekat tol Tanggembung. Taklah laju mana 190 ya saya bawa kan. Ada lagi dekat 203 boleh pergi lagi. Saja kita bagi 109. Bagi yang tengok jalan clear apa, seribai 109. Mana boleh pergi lari 110, enjin 3.2. 110 ni tuan-tuan dah sembuh kanan boleh lah kan. Tu pun dekat 80 lah, lajak pergi 100 dia duduk tu. Bojoi nak terlucut dah dia pun. Pun kena tahan. Saya nak pergi ceramah, tapi buat jalan ni pun betul nak pergi ceramah, lewat dah. Biasalah tuan-tuan kan tak kenal saya. Tuan-tuan jangan dia buat muka kemang kecut lah. Kalau main lewat tu memang saya lah. Sebab tu tuan-tuan lagi sakan lewat daripada saya kan. Saya dah ingatkan saya lewat. Tuan-tuan lewat lagi oh. Tu pun tuan-tuan jumpa saya dah baca wal asri kerap. Dia kata ustaz jaga anak masa wal asri pang. Hang lagi lewat pada aku. Saya ni penyakit lewat pergi ceramah ni saya pun tak tahu. Ayah saya ni habis botol dah dia jampi ni. Tak boleh buang perangai tu. Saya berremak 190 lepas tu di tangga bolos tak polis duk gawang tangan suruh pergi tepi.
Kita pun kata satu musibah duk kena petang ni kan. Saya pun tinta kereta gelap. Buka, dia pun bawa keluar aku. Minta lesen. Dia tak tengok saya lagi. Saya pun cabut bagi lesen. Dia tengok lesen, dia terkejut. Ustaz! Mojok hang kena kan, ungat lah dalam. Tidak, duit aku cekah malam ni lepas dah bayar sama hang kan. Tak boleh apa. Allah, awak yang Ustaz laju kan. Pergi ceramah je. Lewat ni. Puak 9 tu kan dia tunggu lama. Dia pun marah kan. Nanti wal asri dia keluar kat saya ni. Dia pun, saya ni nak saman, tak saman tau Ustaz. Saya ni pun duk ikut ke ceramah Ustaz lah YouTube. Bawa duk pergi mengaji ke dengan Ustaz lah. Nak saman. Saya kata jangan duk kata betul ni tugas cik jalan lah. Tapi kalau nak rasa ilmu tak berkat, saman lah saya kata. Dia pun bagi dia kata terus ya kan. Dia kata dia pun takut ilmu tak berkat boleh kan. Dia ni kita bila buat salah, contohlah kita buat kesalahan yang paling tak teruk kan, kesalahan lalu lintas, protek tak ada lesen, mampu itu benda biasa. Tapi kena dia zaman ni dia kena pergi naik mahkamah. Bila naik mahkamah tuan-tuan bukan tak bisa pergi. Kan? Orang Melayu ni bila sebut kata mahkamah, Allah, malam tu suruh makan roti telur goyang pun tak mau dah, esok nak naik mahkamah. Bukan apa roti kita apa, dia takut sungguh. Lah ni kan dia top pula makanan ni, roti telur goyang. Kita dah tengok ada masa tak goyang pun, telur mana goyang lah, tengok sengat. Dia kata bukan telur saya Ustaz, telur tu dia kata telur ayam, mau ingatkan telur hang. Dia makanan ni pun macam-macam, roti telur goyang, teh cincau, macam-macam lah. Kali mampu bila kutu yang orang Malaysia orang makan. Kita pun naik mahkamah masuk. Dia pun panggil nama kita. Panggil nama kita, kita pun pergi. Satu orang pendakwa raya ke apa tu hadut baca tuduhan kat kita. Pada tarikh sekian-sekian, Encik Muhammad ni yang menaiki kenderaan yang bernama pendaftaran jenis apa sekarang, didapati bersalah kerana cukai jalan telah tamat tempoh. Dan ni hukuman mana kena? Kamu mengaku bersalah. Saya mengaku bersalah. Okey, hukumannya bayar 300. Ni apa lempak mertun 3 kali atas meja, pipi bayar Allah, pipi balik. Keluar tu tuan-tuan dia urut dada, macam dia terlepas neraka tuan-tuan. Kata orang Melayu. Penyih, cara balak kenyang sirih. Kalau tak mengaku dibicarakan. Itu mahkamah dunia. Mahkamah Allah no tuan-tuan di pada mahsyar no bukan serupa mahkamah dunia, tak serupa langsung. 360 darjah punya perbezaan. Mahkamah Allah ni lagu mana tuan-tuan? Dia ada satu nama dia mizan, tempat timbang tu. Macam dacing Barisan Nasional lah, lebih kurang nak faham. Tara nak sampai turn kita tu lama mana tak tahu nak abang. Jauh lama tak tahu nak abang. Dia dah tunjuk ni. Ni lagu Nabi kata ni, kita pi bukan nak dengar dakwaan apa dah. Pi tu tengok apa yang kita buat daripada mula kita akil balik sampai kita mati. Apa yang kita buat? Maklum tarikh sekian, maklum leha lawan cakap Pak Londin. Pak Londin kahwin lain, dia pergi jengkel muka Pak Londin lah. Laki dia pula jenis penakut. Bini main jengkel muka ni pun nampak kecil besar sepak lagi dia kata. Oh, maklum leha mengaji tak pernah tinggal, duha tak pernah tinggal, tahajud tak pernah tinggal, lawan laki pun tak pernah tinggal. Tengok tuan-tuan, ni malaikat tulis belakang 10 hari bulan clear dah. Kita 7 suku keluar rumah nak main mengaji, start motor apa semua, dia kena pergi kedai janda juga sebelum nak main masjid ni. Dia biar janda tadi tu dia panggil abang tak ada waktu ni, dia kembar. Habis dia pecah dah tekah lantai bawah masjid pun dia pergi kat tani tu tadi. Ni tulis belakang ni. Habis pergi murat tani sampai parking motor. Parking motor, kawan mana pula main bubuh belakang nak keluar tali, dia maki haram jadah pelak, kurih bila gitu main ambil yak mayang apa masuk mayang elok dah. Beralih tepi dia kena musuh, celaka ni main juga dengan kuliah. Duduk elok dah, ustaz sampai lewat, dia maki pula.
ustaz-ustaz akhir zaman ni pun masa fail tu yang Allah Ta'ala duk kata wal asri tu apa amun ustaz pun sampai dah apa mayang apa semua duduk elok dah, dia pun pegang kitab malaikat tulis pilih no pula dah tuan-tuan. Semua ni tuan-tuan akan tengok di padang mahsyar kelak. Betul tak? Betul tak? Kena mengaku. Semua rekaman. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Apa yang kita buat, apa yang kita bercakap, apa yang kita buat, semuanya dicatat, dirakam oleh raqib dan atid. Ni, tengok. Qala fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanatan. Kata rawi, maka dikata orang bagi lelaki yang berdosa itu, hai lelaki, maka bahwasanya Tuhan kurniakan bagimu menempati tiap-tiap kejahatan itu kebajikan. Tuan-tuan, sebab tu apa yang kita buat, innal hasanat yudhhibna sayyiat, kata Nabi. Sesungguhnya kebaikan, amal-amal soleh, solat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, istighfar kita, zikir kita, puasa kita, dia nak hapus segala kejahatan. Ni malaikat kata segala kejahatan-kejahatan yang hang tengok tu semuanya Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan. Qala fayaqul ya Rabbi laqad amiltu asya'a ma araha huna. Kata rawi itu, apabila dilihat oleh lelaki ingat akan kurnia Tuhan, balasan dosa kecil-kecilnya dengan beberapa hasanat, maka datanglah tamaknya dan ingat ia akan dosanya yang besar-besar, kiranya dapat balasan hasanat besar. Jenis orang tak syukur ni. Tadi dia dah tengok tadi ni, Allah Ta'ala suruh malaikat tunjuk dekat dia. Ni dosa-dosa kecil kan. Tadi Allah Ta'ala katakan, pergi tunjuk dekat dia segala dosa-dosa kecil yang dia buat atas dunia. Hak besar tu simpan. Dia pun dah tengok. Satu. Tiba-tiba malaikat kata ni, Allah Ta'ala nak ganti dekat hang. Hak dosa kecil yang hang buat ni, Allah Ta'ala nak ganti dengan pahala-pahala kecil. Dia pula dia ingat, dia kata clear, dosa kecil dapat pahala kecil, dosa besar mungkin pahala besar kot, diganti. Maka ia pun berkata, lah kali dia ingat-ingat, dia kata, ya Tuhanku, demi sungguhnya telah hamba berbuat beberapa dosa besar yang tiada hamba lihat akan balasan hasanatnya di sini. Manakah ia? Korang ajak. Kata jenis nak haram ni sampai sana apa dah tentang panggil ni. Dia pergi kata ke Allah, ya Allah, hak dosa-dosa besar aku buat dulu atas dunia ni, aku dah tengok tak ada pun pahala besar. Dosa kecil ada pahala kecil, dosa besar mana pahala besar? Qala, kata Abu Zar yang meriwayatkan hadis ni, Abu Zar kata apa? Sambung Isnin bulan depan. Dia kata tentu. Jadi sebab tu siapa suruh tak beli kitab tidak boleh balik baca kan. Ni jangan orang balik pula kitab masjid ni. Dia balas kitab masjid orang balik, nanti tengoklah dekat padang mahsyar ni kan. Dia nak minta maaf dengan JK masjid. Jadi tuan-tuan, tanda bintang tu qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduh. Apa dia? Nanti kita akan sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati diri kita, Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaat kita punya kuliah pada malam ni. Tanda tu ni bulan depan tak ada carilah, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati saya yang mengajar dan merahmati tuan-tuan yang mendengar, sama ada yang hadir berada dalam masjid kita malam ni, ramai yang duduk dalam masjid ni, dan juga mereka yang mendengar di luar sana melalui live daripada audio kuliah dan sahabat kuliah. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Dan akhir kalam macam biasa, siapa yang nak terus menyumbang untuk dana Yayasan Ar-Riyadah. Yayasan Ar-Riyadah ni tuan-tuan bagi setiap bulan kita bela asnaf anak-anak yatim, pelajar-pelajar tahfiz, dan juga fakir-fakir miskin. Dan juga tuan-tuan, sumbangan tuan-tuan kepada Yayasan Ar-Riyadah
juga kita akan gunakan dana ni tuan-tuan untuk menggerakkan gerak kerja untuk mempertahankan dan menjaga kesucian Ahlus Sunnati wal Jamaah daripada dikotor oleh pahaman-pahaman yang menyeleweng. Kita akan buat berbagai program juga daripada dana yang sama, insya-Allah. Tuan-tuan tolonglah sumbangkan sebanyak mana yang tuan-tuan nak bagi. Tabung untuk lelaki dan untuk perempuan berada. Dan siapa yang nak wakaf untuk pembelian tanah juga masih ada RM150,000 diperlukan wakaf di luar. Juga tuan-tuan nak dapatkan produk kita ada di luar. Siapa yang teringin nak ambil pelajar tahfiz ataupun tahfiz yang ada anak-anak yatim untuk dia taja, Nabi kata rumah yang ada di dalamnya yang membela anak yatim, rumah ni tidak akan ditimpa bala musibah oleh Allah. Siapa yang nak bela, yang nak buat pemotongan duit dan account bank, borang pun ada di luar sana, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mohon maaf kata kasar bahasa, terlanjur bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.